Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz akan mengajar subjek reka bentuk dan teknologi tahun 5 Simakan 2017. Untuk makluman kamu, tahun ini kamu tetap tidak akan ada TMK. TMK dia masuk dalam buku reka bentuk dan teknologi. Okey, faham? Dia masuk dalam buku reka bentuk dan teknologi. Okey. Maksudnya dalam tu ada 4 bab bercantum dan kamu tak ada TMK. Ada 4 bab tetapi 4 bab tu akan masa setahun sebab dia panjang. Dia ada banyak projek. Macam-macam projek Yang pertama kita akan belajar unit 1 teknologi rumah tangga. Iaitu teknologi rumah tangga. Apa teknologi yang ada di dalam rumah tangga. Contohnya macam mana macam mana nak menjahit seluar yang koyak, macam mana nak betulkan kerusi di rumah, macam mana nak jadikan lantai rumah bersih, apa yang nak kita buat dan sebagainya lah. Itu teknologi. Apa-apa. Contoh kalau kita nak bersih lantai, kita pakai mop, kita pakai vacuum. Itu teknologi lah tu. Okey, faham? Dan sekarang ada pelbagai teknologi. Ada vacuum cleaner yang pakai remote control, yang robot dan sebagainya. Itu teknologi. Makin lama dia akan futuristik. Faham? Okey. Itulah teknologi rumah tangga. Tapi hari ini kita akan nak belajar, bukan nak belajar semua. Kita akan belajar satu bab, iaitu subtopik yang dikenali sebagai kenali mata jahitan. Apa jenis-jenis mata jahitan, apa fabrik yang kita boleh jahit. Boleh faham? Okey, boleh faham semua Ustaz nak teruskan lah. Kita nak laju sikit. Okey, yang pertama, apa standard kandungan untuk tajuk ni, iaitu artikel jahitan. Dia berkaitan jahitan saja. Standard pembelajaran iaitu mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel dan jahitan. Okey, boleh faham? Dan yang apa objektif dia, iaitu anda murid perlu mengetahui 4 hingga 6 mata jahitan dengan betul. Ikut kamulah. Yang paling minimum je 4. Paling bagus 6 lah. Janganlah 1 je. Boleh? Okey, seterusnya. Apa maksud artikel jahitan? Artikel jahitan dihasilkan menggunakan fabrik. Fabrik ni kita panggil sebagai kain. Kain yang kamu pakai baju tu, tu kain tu kita panggil fabrik. Melalui proses jahitan sama ada jahitan mesin, ada 2 jenis tau. Jahitan mesin atau jahitan tangan. Hari ni kita bukan nak belajar jahitan mesin, kita nak belajar jahitan tangan. Berguna ni sangat penting sehingga kamu besar sampai bila-bila. Sehingga kamu tua, sangat penting jahitan tangan. Terutama perempuan. Lelaki pun kena belajar. Ustaz pun belajar. Ustaz pun tahu macam mana jahit pakai tangan. Contohnya kalau kamu dah masuk asrama nanti, kalau seluar kamu terkoyak, kalau butang baju terkoyak, takkan kamu nak hantar dekat mak ayah kamu? Takkan kamu nak suruh warden kamu? Takkan kamu nak suruh cikgu kamu tolong jahitkan? Kamu kenalah berdikari. Faham? Jadi tolong belajar betul-betul. Fungsi ilmu yang Ustaz nak ajar, fungsi kamu belajar untuk tahun 5 ni bukan digunakan untuk exam, tetapi untuk masa depan kamu, untuk kegunaan kamu bila dah besar nanti. Kamu tingkatan 1, tinggal 2 tahun je lagi. Boleh? Penting ni tangan ni. Macam mana? Yang paling basic sekali, perlu ada gunting dan jarum. Gunting, jarum, benang. Tak apalah. Itu nanti Ustaz ceritalah. Seterusnya, yang ini adalah jenis-jenis kain. Jenis-jenis kain ada banyak. Yang ni semula jadi. Maksudnya kita boleh ambil daripada binatang, pokok dan sebagainya. Ada 6. Mungkin ada lagi tapi Ustaz listkan 6. Dan ada yang jenis gabungan. Itu Ustaz tak ceritalah. Kita belajar 6 ni pun Alhamdulillah dah cukup dah. Okey. Yang pertama iaitu kain kapas. Kain kapas. Tahu? Ni kain kapas. Ini adalah, minta maaf, ini bukan kain kapas. Ini kapas, pokok kapas. Yang inilah kain yang kamu pakai
Yang kamu pakai baju, kamu pergi keluar, pergi shopping dan sebagainya. Dekat shopping kompleks semua popular dengan baju kain kapas. Seterusnya adalah kain sutera. Kain sutera ni adalah kain yang sangat mahal di dunia. Bukan Malaysia ya, di dunia. Sangat mahal. Okey. Diperbuat daripada ulat sutera. Ulat sutera. Okey, ini ulat dia. Nampak? Ulat dia. Macam ulat beluncas. Seterusnya kain linen atau kain linen. Ustaz panggil linen lah. Okey, kain linen ni diperbuat daripada pokok kita panggil waxy plant, Ustaz rasa. Ustaz tak ingat nama pokok dia. Dia ada pokok dikeringkan menjadi kain. Okey. Ni popular jugalah. Seterusnya iaitu kain bulu. Kain bulu ni, kalau dah nama bulu, mesti datangnya daripada bulu. Bulu apa? Bulu kambing. Lembu ada ke bulu? Ada, tapi tak adalah banyak seperti kambing biri-biri. Kambing ada ke kambing biasa? Tak ada. Kambing biri-biri. Mereka akan cukur. Mereka akan cukur satu badan. Diorang akan pintal dan akan menjadi kain. Apa kepentingan kain bulu ni? Dia dapat, bila kamu sejuk, bila kamu pakai, akan menjadi warm lah. Akan menjadi rasa suam, rasa tidak sejuk. Itu sebab dekat negara luar banyak bela kambing biri-biri. Sebab apa nak buat baju ni? Selimut kamu, itu semuanya daripada bulu kain kambing biri-biri. Seterusnya kain kulit. Kain kulit adalah kain yang berasal daripada kulit. Contoh kulit binatang. Lembu, kerbau. Jangan ambil binatang yang tidak halal. Contohnya khinzir dan anjing. Itu tak boleh. Tak boleh kita pakai. Jangan pakai. Haram jadinya. Okey. Kain lembu dan sebagainya. Seterusnya iaitu kain rami. Kain rami ni adalah kain yang jarang-jarang dan selalu digunakan untuk buat perhiasan. Contohnya kitchen, kain, patung, anak patung tu. Asal dia daripada pokok rami. Pokok ni akan dikeringkan, dia akan menjadi kain. Okey, adalah proses dia. Ustaz proses dia tak tahulah, tapi tahulah jenis dia. Okey, seterusnya. Kenali mata jahitan. Kenali mata jahitan. Okey, ni ada gambar lah. Kamu tengoklah gambar ni. Yang ni emas. Rupanya emas ni pun kita boleh jahit. Tapi kamu tak adalah reti, tak payahlah jahit. Kamu beli saja. Okey. Seterusnya ada apa kita panggil mata jenis-jenis mata jahitan ya. Yang pertama adalah jahitan Kia. Bukan kereta Kia tu. Okey. Jahitan Kia digunakan untuk memulakan, ini penting tau, memulakan dan mematikan jahitan. Maksudnya mula jahit, kita mulakan jahitan Kia dan dia boleh mematikan jahitan. Mati tu maksudnya mati terus. Dia dah tak tercabut dah. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjadi bahan klim yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Kalau mesin tak ada, inilah cara jahitan yang sangat popular di kalangan ibu kamu. Tak percaya kamu tanya mak ayah kamu. Mak kamu atau ayah kamu yang ada reti jahit kan. Popular dengan jahitan Kia. Yang kedua iaitu jahitan insang pari. Iaitu jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Iaitu untuk mengemaskan bahagian tepi. Kamu tengok tepi. Mula-mula tak lawa sebenarnya kalau kamu tengok tepi. Contohlah ni kan, tepi ni kan. Dia tak lawa sangat sebenarnya. Tapi bila kita jahit, dia akan nampak teratur. Itu tujuan dia. Okey. Kemudian, jahitan jelujur halus. Ada dua jenis ya. Yang pertama jelujur halus. Yang pertama jelujur halus, minta maaf. Yang kedua jelujur kasar. Apa beza jelujur halus dengan kasar? Jelujur halus untuk jahitan tetap. Jahitan tetap ni maksudnya melekat terus. Tak payah cabut-cabut dah. Tapi kalau jahitan jelujur kasar, iaitu jahitan sementara. Dapat? Okey. Kemudian, Ustaz nak cerita lagi. Okey. Apa beza kedua-dua ni? Okey. Yang ini, dia rapat. Nampak rapat? Rapat-rapat je. Boleh? Faham? Tapi kalau jelujur kasar, dia jauh.
Nampak kejauhan dia? Okey, dapat? Okey. Jelujur kasar. Dia jauh-jauh. Dia sementara saja ya. Lepas itu, apa tujuan jelujur kasar ni? Bila dia jahit, dia akan ikut. Maksudnya, fabrik di antara dua akan bergabung. Kemudian dia kena jahit dulu, jahit halus atau jahit kia. Kemudian kita cabut balik jelujur kasar ni. Itulah fungsi dia. Untuk cantumkan sementara. Kadang-kadang kalau mak ayah kamu letak jarum je dulu. Okey. Seterusnya, yang kelima, jahitan sembat. Jahitan sembat adalah jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepek atau bahan hiasan. Okey, dapat? Ni, gabungan dua, nampak? Dia cantum. Biasanya seluar kamu dekat bahagian bawah sekali, pakai jahitan cara macam ni juga. Yang terakhir, jahitan silang pangkah. Silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Ni kalau kamu tengok baju Melayu bahagian hujung tu, kalau kamu tengok bahagian dalam, kadang-kadang dia jahit macam ni. Jahitan silang pangkah ni. Dia macam ni. Nampak? Nampak cantik kan? Okay. Dan dia boleh sebagai hiasan. Sangat cantik tau. Okay. Tahukah kamu, selain mata jahitan tangan, terdapat pelbagai jenis mata jahitan yang boleh dihasilkan dengan menggunakan mesin jahit elektrik. Paling bagus guna elektrik lah. Tapi kamu tak boleh lah. Bahaya. Mak ayah kamu tak apa. Kamu tak boleh pakai elektrik. Kamu nak pakai tangan pun kena diawasi oleh mak ayah kamu atau guru kamu. Kamu jangan cuba-cuba. Lepas ustaz ajar ni kamu pergi cuba jahit. Jangan. Kalau mak kamu depan mata kamu tak apa. Boleh? Okey. Okey, ini contoh jahitan. Ada jahitan lubang butang. Macam mana nak jahit lubang butang? Kena tahulah. Ada murid tak tahu tau. Kenalah tahu macam mana nak jahit ni. Nanti bila kamu masuk asrama, seluar kamu butang tercabut. Takkan kamu nak terbiar? Takkan nak kamu biar kan? Mestilah kena jahit. Jadi tolong belajar. Kamu nak belajar dengan ustaz boleh, dengan ustazah boleh. Paling bagus dengan mak kamu. Tak susah. Belajarlah perlahan-lahan. InsyaAllah. Sangat penting tau. Kamu tengok nampak ala simple je ni. Belajar. Kemudian jahitan kia. Yang awal-awal kita belajar nampak cantik kan. Ni memulakan dan mematikan. Jahitan silang pangkah. Dia ada bentuk pangkah. Okey. Dan yang terakhir jelujur kasar. Dan dia boleh buat hiasan. Nampak lawa kan. Okey. Faham? Okey, ini adalah latihan ya. Latihan ni adalah uji minda buat hari ni hari Jumaat. Minta maaf lah tulisan ustaz tak lawa sikit. 29. Okey, dapat. Nak buat buku mana ustaz? Buat dekat buku panjang. Sebelum ni kita buat subjek TMK. Sebenarnya gabungan sebenarnya. TMK kita dah buat kan. Kita belajar yang tenaga solar dan sebagainya. Kita buat latihan. Kemudian buat nota. Muka surat baru, buat latihan dan nota. Nota sekejap lagi ustaz cerita yang mana nak kena buat. Okey. Nak kena lukis ke ustaz yang ni? Wajib lukis. Boleh tak pakai pensel warna? Boleh sangat-sangat. Pakailah pensel warna biru kan. Warna purple ke ikut kamulah. Okey. Dia cakap namakan jenis mata jahitan tangan yang berikut. Bagi jawapan dekat bawah dia nanti. Tulis jawapan. Faham? Kita dah belajar tadi. Okey. Jahitan apa yang digunakan untuk memulakan dan mematikan sesuatu mata jahitan tangan? Ustaz pun dah ajar yang ni. Boleh? Ada masalah? Okey, nota apa yang kamu nak kena buat? Okey, ustaz tunjuk Ustaz kena patah balik. Okey, yang pertama kamu buat yang ni. Jenis-jenis kain fabrik. Tapi kamu tak payahlah lukis gambar ni. Gambar ni tak payah lukis. Dapat? Kamu buat dia tengah-tengah macam peta minda, jenis-jenis kain fabrik, buat anak panah macam ni. Dapat? Dia ada 6 kan? Yang 6 lagi tu kamu cantumlah buat kat atas ni. Faham? Hanya tulis kain kapas, kain sutera, kain linen, kain bulu, kain kulit dan kain rami. Faham?
Tak payah lukis. Gambar ni tak payah lukis. Tak payah lukis. Hanya perkataan saja untuk pengenalan kamu. Okey, seterusnya itu nota yang pertama. Nota yang kedua iaitu kenali, tajuk dia kenali mata jahitan. Gambar ni jangan lukis, tak payah. Tak payah lukis. Okey. Kamu kena buat ni sekali dengan dia punya apa kita panggil? Pengenalan dia. Apa? Dia punya terjemah dia lah, istilah dia. Ustaz nak lukis mana? Lukis yang gambar jin ni. Faham? Kalau tak nampak, lukis yang ni. Kalau ustaz nampak ni. Okey, faham? Kalau jangan insan bari lukis yang ni saja. Tak payah lukis kedua-dua. Pilih salah satu. Kalau ustaz lukis yang ni lah. Kalau tak nampak, kamu tengok sini. Boleh? Kain ni warna biru. Benang tu kalau warna kuning. Bagi nampak. Kamu je gambar. Buat cantik-cantik. Ikut kreativiti kamu buat nota ya. Kamu dah besar. Tahun 5 dah. Kemudian jahitan halus. Yang ni. Buat. Sekali nota sekali dengan gambar. Faham? Kalau nak ambil sini pun boleh. Salah satu. Ikut kamu. Yang mana yang kamu rasa senang nak buat. Faham? Dan yang seterusnya nombor 5. Sembat. Yang inilah. Bagi ustaz ni senang. Dan yang terakhir yang ini. Senang juga ni. Boleh? Salinnya. Itu sahaja. Kemudian dah salin nota 2. Dah salin 2 nota. Kemudian buat latihan. Kalau ustaz kita salin latihan dekat bahagian garis tu, dekat belakang tu kosong kan. Dekat kosong tu buat nota. Faham? Yang garis-garis tu buat latihan. Boleh? Itu saja pelajaran hari ni. Harap kamu faham lah. Ada 6 jenis tadi. Jenis-jenis mata jahit tadi kan. Okey, faham jenis-jenis kain tu dan sebagainya lah. Ini latihan dia. Itu saja. Ustaz minta bukannya minggu ni. Lambat lagi lah. Buat perlahan-lahan. Tapi kalau paling bagus, buatlah cepat-cepat. Tak adalah kamu banyak kerja sekolah. Tertangguh. Betul? Okey, itu saja. Good luck. Terima kasih. Kalau ada salah ke silap ke, minta maaf. Bagi tahu ustaz apa yang ustaz salah, nanti ustaz betulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.